Jadi setelah lepas kita bicarakan tentang Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Sekarang kita akan bicarakan pula berkaitan dengan Sulh Hudaibiyah wa Asaruha. Kesan Hudaibiyah, apa nama? Kesan perjanjian Sulh Hudaibiyah dan Sulh Hudaibiyah itu sendiri. Baik. Pertama Sulh Hudaibiyah, telah sempurna Sulhul Hudaibiyah, perjanjian damai Hudaibiyah baina muslimin wa Quraisyin, di antara orang Islam dan orang Quraisy, fi Zulkaidah min sinnatis sadisah, pada Zulkaidah pada tahun yang ke-6 lil hijrah. Qarbu maudi'i, berdekatan maudi'i, tempat, yuqalu lahu, dipanggil baginya, Al-Hudaibiyah, Qubaila Makkah, di belakang Mekah. Qubaila Mekah, di belakang Mekah. Okey, itu poin yang pertama. Walamma alimat Quraisyun bil bai'ati ala qitaluha khaffat fa arsalat safiruha Suhail bin Umar, Sumai bin Amru, Suhail bin Amru, li'aqdi sulhi. Okey. Poin yang kedua, tatkala alimat, mengetahui, Quraisyun, akan Quraisy, bil bai'ati, tentang aku janji, ala kita liha, memerangi Quraisy, ala kita liha, atas memerangi Quraisy, khaffat, Quraisy menjadi takut. Khaffat, Quraisy menjadi takut. Fa'arsalat, maka mengutuskan, safiruha, utusannya, utusan Quraisy. Apa nama utusan Quraisy tu? Suhail bin Amru. Suhail bin Amru. Li'aqdi sulhin, untuk mengakad aku janji. Hantar wakil aja lah. Hantar wakil. Falamma ra'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata dia, qad arada qaumin, sesungguhnya menghendaki akan kaumku, kaum Quraisy, sulhun, perjanjian damai. Sulhun, perjanjian damai. Hina, tatkala ba'asu hadza rajulin, diutuskan lelaki ini. Tu ni kata ni lah. Ini kata Suhail. Betul, wantaha Suhailun ila Rasulullah. Dan akhirnya Suhail sampai kepada Rasulullah. Wa takallama Suhailun fa'atala kalami. Maka dia memanjang-manjang kalam. Wa taraja'a, dan dia tu kembali. Summa intafaqan ala qawaidus sulhi. Kemudian memutuskan atas qawaidus sulhi allati turiduha Quraisy, yang dikehendaki oleh Quraisy. Okey. Ambil kat sini poin dia. Summa, ambil poin yang ketiga. Summa, kemudian, ittafaqan, bersepakat, ala Quraisyun, tambah kat situ, Quraisyun wa rasul Quraisyun wal muslimina. Quraisyun wal muslimina. Saya tambah tak apa. Summa intafaqan, kemudian bersepakat, ala qawaidin, atas kaedah-kaedah, asulhi, perjanjian damai, allati, yang turiduha Quraisyun, dikehendaki oleh Quraisy. Wahia, iaitu apa dia? Ni 5 perkara ini yang Quraisy nak kan. Perjanjian damai ni memang berat sebelah. Memang sahabat-sahabat Nabi SAW tak puas hatilah dengan perjanjian ni. Tapi Allah itu maha bijaksana, Allah tu maha mengetahui. Dialah Allah yang menetapkan sakinah dalam hati Nabi, baginda Nabi SAW, dan letak berikan ilham apakah yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Jadi apa yang berlaku, apa yang berlaku, inilah yang Quraisy
sepakat untuk letak dekat dalam perjanjian damai. Apa kata dia? Wa doa harbi bainal muslimin wal quraisyun asratu sanawatin. Okey, menggantung. Wa doa menggantung al-harbi peperangan bainal muslimin wal quraisy, di antara muslim dan Quraisy itu 10 tahun. Selama 10 tahun. Okeylah tu, cantiklah tu. Tengok pula yang kedua. Manja muslimina, sesiapa yang datang di kalangan orang Islam, min Quraisyin, kepada Quraisy, yaruddunahu, mesti dikembalikan. Okey, maksudnya orang Quraisy yang datang kepada orang Islam mesti dikembalikan kepada orang Quraisy. Maksudnya macam tu. Wa man jaa Quraisyan, dan siapa-siapa yang di kalangan Quraisy minal muslimin, datang kepada orang muslimin, la yalzamuna biradhi, tak perlu dikembalikan. Tak perlu dikembalikan. Maksudnya orang Islam pergi kepada Quraisy, jadi kafir balik, maka apa yang berlaku? Tak perlu dikembalikan. Adapun orang Quraisy pergi kepada Islam, kena kembalikan. Okey, itu yang berat sebelah yang pertama lah. Okey. Lepas tu tengok apa yang berlaku pula kat sini. Kita tengok kebijaksanaan Nabi. Kan? Orang Islam bila dia di Islam, lepas tu dia kafir balik, memang itulah yang berlakunya. Kalau dia tak kembali kepada Islam, dia akan disuruh untuk masuk Islam balik. Kalau dia kufur, dia akan dihukum pancung lah sebab dia kufur, dia murtad. Ini yang sebenarnya berlaku pada yang kedua ni. Okey. Yang ketiga, ayya'u dan Nabi kembali Nabi wal muslimina, dan orang Islam, min ghairi umrah, tanpa buat umrah. Min ghairi umrah, tanpa buat umrah, hadzal amin, pada tahun ini. Summa, kemudian, ya'tunal makkah, datang semula ke Mekah. Ya'tunal makkah, datang semula ke Mekah. Mu'tamirina, buat umrah. Fil amil mutaqabbal, pada tahun yang berikutnya. Fil amil mutaqabbal, pada tahun yang berikutnya. Faham ke tak saya cakap tu? Okey, maksudnya tahun tu tak buat, tahun depannya pula. Apa yang berlaku? Apa yang berlakunya inilah yang kemungkinan apa yang Nabi dapat daripada mimpi Nabi tu kan. Nabi Nabi mimpi, Nabi cukur kepala. Okey. Orang Islam semua tak puas hati. Dah datang daripada Madinah dah, jauh dah tu, 100 lebih kilometer. Kan? Apa tu kena patah balik. Dah lah perjanjian sebelumnya, isinya sebelum ni tu tak puas hati. Kan? Orang Islam yang datang kepada orang Quraisy tak payah dikembalikan. Orang Quraisy yang datang kepada Islam perlu dikembalikan kan. Okey. Lepas tu yang keempat pula apa dia sebut? Adamul iktida'u, tidak menyerang. Adamu tidak, al-iktida' menyerang, ala ayyi qabilah, atas mana-mana qabilah. Atas mana-mana qabilah, atau ala ba'di, ataupun sebahagian qabilah yang lain, mahma, walaupun apa-apa sebab, mahma kanat asbabin, walaupun apa-apa sebab. Dalam 10 tahun ni tak boleh serang mana-mana qabilah. Baik qabilah itu menyebelah kepada Islam ataupun qabilah itu menyebelahi kepada orang Quraisy. Ini kena faham yang tu. Tang sinilah triggernya. Yang tang sinilah triggernya berlakunya orang Quraisy ni langgar perjanjian ataupun perjanjian damai. Lepas tu yang kelima, itu man arada ayyadkhula fi ahdi Muhammad, siapa yang hendak masuk ke dalam perjanjian dengan Nabi Muhammad, min ghairi Quraisyin, yang bukan Quraisy, dakhala fihi, dia boleh masuk. Maksudnya orang yang bukan Quraisy boleh masuk boleh masuk ke dalam perjanjian, buat perjanjian dengan Nabi. Wa man arada an yadkhula fi ahdi Quraisy, apa yang hendak buat yang masuk pada perjanjian Quraisy, dakhala fi, boleh masuk kepada perjanjian Quraisy. Maksudnya siapa yang nak ikut Nabi Muhammad boleh ikut, siapa nak ikut Nabi nak ikut Quraisy boleh ikut. Itu yang berlaku.
So yang ni tak ada masalah lah. Nombor 1 okey kan. Nombor 1 okey, nombor 4 dengan 5 ni okey. Okey. Yang lain adalah ni antara sulhun Hudaibiyah lah. Tengok kebijakan Nabi SAW. Okey. Kita tengok tadi atas ni tadi kita dah dapat 2 poin. 3 poin. Ini kita ambil 4 poin kat sini sulhun Hudaibiyah. Kita tengok poin yang kelima daripada petikan yang di bawah ini. Disebut inna hadhi syurud tabadu mujhifatun fi zahir wa yattadahu fiha zulmun qurasyun lil muslimina. Tengok dia sebut kat situ. Dah terang-terang disebut sesungguhnya hazil syurutun, syarat-syarat ini tabadu mujfatun, menanamkan mujfatun ketidakadilan, fi zahirihi, pada zahirnya. Memang tak adil lah. Perjanjian ni memang tak adil. Berat sebelah. Wa yattadha fiha, dan jelas padanya zulmun, kezaliman, Quraisyun lil muslimin, orang Quraisy kepada orang Islam. Memang zalim. Tak aci kan, banyak tak aci. Hatta yash'urul muslimina bil hammi wal ghadabi fi nufusihim. Ni saja cerita sehingga melahirkan poin kelima tu tadi sampai sini, innal hadhi syurut sampai lil muslimina. Okey, ni saja baca nak cerita. Kalau tak nanti panjang poin dia. Hatta yashurul muslimin, sehingga melahirkan akan orang Islam bil hammi, dengan kekecewaan, wal ghadabi, dan kemarahan, fi nufusim, dalam diri mereka. Kecewalah tak boleh buat umrah. Marahlah pasal perjanjian ni tak berat sebelah. Okey. Walakinnahum aminu billah, tetapi sahabat ini dia beriman dengan Allah. Wa saddaku ahdi, dan membenarkan janji Allah. Wa ata'un nabi, dan mereka taat kepada Nabi. Wa min huna, namun di sana tatajalla hikmatur Rasulullah. Telah zahirlah hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azimun siyasatihi, dan besarnya kebijakan politik, siasah, kebijakan politik Nabi SAW li umurin, pada perkara-perkara dunia. Hina yatanazalu, sehingga menjatuhkan li'a'da'i, musuh-musuh Nabi. Hadza tanazuli, kepada kerendahan. Okey, baca lagi. Ka'annahu yu'rafu ma satu awwalu ilai umuri fi mustaqbal al-qaribu min fati wa dukhulu Quraisyun fi dinillahi afwaja. Okey. Apa yang berlaku kat sini, ambil yang poin yang ke-6. Ka'annahu, seolah-olah. Ka'annahu, seolah-olah. Dapat tak? Tu saya cakap seorang-seorang jadi. Dapat tak? Okey, poin yang ke-6 Okey. Seolah-olah yu'rafu, mengetahui, masa sata'awwalu ilaihi, apa yang bakal diterima. Sata'awwalu, bakal diterima ilaihi, kepadanya Nabi, al-umuru, urusan-urusan, fi mustaqbal, pada masa akan datang. Lepas tu apa? Al-qaribun, yang terdekat, minal fathi, daripada pembukaan Mekah, wa dukhuli Quraisyun, dan masuk Quraisy, fi dinillah, ke dalam agama Allah, fi dinillah, dalam agama Allah, afwaja, secara beramai-ramai. Perjanjian ni nampak macam berat sebelah, tapi Nabi ni nampak dengan perjanjian tersebut, apa yang berlaku, orang kafir Quraisy akan masuk ke Islam dalam
keadaan beramai-ramai, kumpulan. Pasal apa? Pasal tak boleh terang. Siapa kat sini yang besarnya kat sini. Siapa nak masuk ke dalam orang bukan Quraisy nak boleh masuk Islam, nak duduk dengan Nabi, silakan. Siapa yang siapa yang bukan Quraisy nak duduk dengan Quraisy pun boleh. Tak ada masalah. Ramailah orang yang boleh masuk Islam dengan mudah-mudah. Tanpa perlu diperangi. Bezanya sini kat sini Quraisy je. Ni Quraisy saja. Kan? Itu yang berlaku. Okey, seterusnya. Kita tengok poin yang ke-8. Wa anzalallahu ala nabi suratul fathi fi tariqi udati lil Madinah al-Munawwarah. Ini poin yang ke-6. Menurunkan Allah. Wa anzalallah. Menurunkan Allah ala nabiyhi, atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Surat al-Fathi. Surah al-Fath. Fi tariqi. Pada jalan. Audatuhu, balik Nabi lil Madinah al-Munawwarah, ke Madinah al-Munawwarah. Okey, ni tu yang turun tu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini Allah janji kepada Nabi kemenangan yang besar-besaran. Soalannya, kita beriman ataupun tidak. Sahabat Nabi dengar je ayat tu terus beriman. Tak jadi marah. Tak jadi marah ke Nabi. Dia taat pada perintah Allah, taat pada membenarkan janji Allah Ta'ala, dan mereka taat kepada Rasul. Okey. Fafara muslimuna wa adraku anna kulla khairun mawdi'u taslimu li amrillahi wa rasulihi wa qala nabi. Okey. Ni hadis Nabi. Ni hadis Nabi cerita tentang lepas daripada penurunan ayat surah Al-Fatihah. Laqad unzilat alayya, sesungguhnya, ambil ni masuk ke dalam nota. Laqad unzilat alayya, sesungguhnya. Laqad, sesungguhnya. Unzilat, telah turun, alayya, atasku, lailata, pada waktu malam, suratun, akan satu surah. Lahiyya, jadilah ia, ahabbu, lebih aku suka, mimma tola'at, daripada apa yang muncul, alaihi, atasnya, asyamsu, matahari, daripada munculnya matahari. Bila turun je surah ni, seolah-olah macam apa? Nabi ni sangat gembira, seolah-olah macam munculnya matahari. Lebih gembira daripada itu. Lepas tu Nabi baca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubin. Ni pun ada surahnya lain jugalah. Yang sebutkan tentang Fathul Makkah. Inna fatahna laka fatham mubin. Okey. Ini poin-poin dia lah. Antum boleh ambil dekat sini. Okay, tengok. Kesan Sulhul Hudaybiyah. Ada 5 disebut kat sini. Penulis kita datangkan dengan 5. Okey. Jadi disebut annahu fursatun. Annahu, bahasanya Sulhul Hudaybiyah ni, genjatan senjata ni, fursatun, satu tempoh. Fursatun, satu tempoh. Tempoh apa? Linasyril Islam, untuk menyebarkan Islam. Wa ta'rifun nasu bihi, dan memperkenalkan manusia dengannya. Untuk memperkenalkan manusia dengannya. Lepas tu apa yang berlaku lagi? Kesan lagi. Iktirafu Quraisyun. Orang Quraisy iktiraf. Bakiyani daulah. Bikiyani daulati muslimina. Dengan terdirinya negara Islam. Bila adanya Sulhul Hudaybiyah, seolah-olah apa? Quraisy ni dah dah iktiraf lah Madinah itu adalah sebuah negara Islam. Sebab mana ada orang nak buat perjanjian suka-suka, kan? Besar kan Mekah dengan Madinah. Mekah tu macam negara lah zaman dulu, kan? Jadi nak ceritanya macam tu. Dua kuasa besar.
Mekah dan Madinah. Sa'idun hadis sulh, menolong akan perjanjian damai ini an-nabiyyu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala irsali atas mengutuskan rosailu utusan-utusan rosailu utusan-utusan ilal muluki kepada kerajaan yad'uhum ilal Islam mengajak mereka kepada Islam. Kan mudah kan? Dan yang keempat disebut dakhalat al-mahabatu. Dakhalat al-mahabatu fi qulubi musyrikin. Dakhalat masuk. Telah masuk apa? Telah masuk al-mahabatu. Kesukaan, kecintaan fi qulubi dalam diri hati-hati. Fi qulubi dalam hati-hati al-musyrikina wal munafiqina. Orang musyrikin dan orang munafik. Sebab apa? Lemah lembut je perbuatan Nabi tu menyebabkan orang tersentuh hati. Kana hadza sulhi adalah perjanjian damai ini muqaddimatun merupakan permulaan. Muqaddimatun merupakan permulaan. Permulaan apa? Lifathil Makkah. Untuk pembukaan Mekah. Okey, tengok. Poin yang seterusnya. Wa ba'da makasa fariqani. Dan selepas makasa termetrai al-fariqani dua kumpulan tersebut Islam dan Quraisy fitilka pada filtilkal hudnah pada perjanjian tersebut nahwa seumpama sab'atun aw samaniyatun 7 ataupun 8 asyratu 18 17 ataupun 7 ataupun 18 bulan. Naqadat telah membatalkan Quraisyun akan Quraisy sulhu Hudaibiyah. Perjanjian damai Hudaibiyah. Tu poin seterusnya. Dapat tak? Dapat. Okey. Seterusnya wadzalika ni baca je. Wadzalika demikian itu indama tatkala amaddat Bani Bakri sedang berehat. Amaddat Bani Bakri allazi dakhalu fi ahdi Quraisy yang mana mereka itu masuk ke perjanjian dengan Quraisy bil malin dengan harta wasilahin dan senjata li'tidai bagi memerangi ala Khuza'ah Bani Khuza'ah allazi dakhalu fi ahdin Nabi. Yang masa Bani Khuza'ah ni dia duduk dalam perjanjian dengan Nabi. Fi hadhi sulhi pada perjanjian damai ini. Sebab apa? Sebab Quraisy ni dia bantu Bani Abi Bakar ni untuk pergi serang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni pula dia ni waktu masuk dalam dalam perjanjian dengan Nabi. So itu yang saya cakap tadi tu nyanyi. So saya cakap nyanyi ni tadi besar ni. Besar dia punya perjanjiannya ni berlaku kan. Dua ni tak boleh serang, satu tak boleh serang, lepas tu siapa nak masuk-masuklah. Besar ni. Sebab tu kita kena faham apa Nabi buat tu ada satu kebijaksanaan. Okey terlebih dah pula.
Sekejap sorry. Okey, ni lah. Okey. Lepas tu, ni baca. Faqadima Amru ibnu Salim, maka telah datang Amru bin Salim Al-Khuzai ilal Madinah, ke Madinah, wa akhbaran Nabi, dan menceritakan kepada Nabi anna Quraisyun khanu ahdi, mengkhianati perjanjian. Ni yang berlaku. Fa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam beristidadi. Ni point ni point. Untuk bersedia sirran, secara rahsia, hatta sehingga la ta'lamu Quraisyun, tak mengetahui akan Quraisy bizalika, perkara tersebut. Okey, itu poin yang seterusnya. Okey, sambung lagi poin yang lain. Fajtama ilahi asyratu alafin rajulan, maka mengumpulkan ilahi kepada Nabi asyratu alafi rajulan, 10,000 orang pejuang. Rajulan, pejuang. Sara bihim Nabi, berjalan mereka itu dengan Nabi fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, min sanatis saminah, pada tahun yang ke-8 lil hijrah, hijrah, hatta balagu, sehingga sampai Marra Zahran. Nama tempat tu namanya Marra Zahran. Sampai kepada Marra Zahran. Okey, itu poin yang seterusnya, daripada Fajr Tama'ah sampai Marra Zahran. Okey. Dapat Dapat tak? Dapat. Okey. Ni just baca pula. Apa dia Marra Zahran? Marra Zahran namanya wa makanun qaribun, satu tempat yang dekat, min Makkah, daripada Mekah, allazi yusamma al-an biwadi Fatimah. Nama sekarang dia Wadi Fatimah. Summa qasaman Nabi, kepada Nabi ini membahagikan jaisyahu, akan tenteranya, ila arba'atu firaq, kepada 4 kumpulan. Wa ja'ala ala kulli firqatin qa'idan, dan menjadikan setiap kumpulan tu ada satu tentera. Satu pemimpin. Nabi 10,000 tu Nabi bagi 2,500. 4 kumpulan. Ada setiap kumpulan tu dia akan masuk ikut 4 pintu lah. Setiap kumpulan tu akan masuk ikut 4 pintu. Kenapa Nabi tak masuk kenapa tujuan Nabi bahagikan kumpulan 4 kepada 4 kumpulan? Sebab Nabi ni nak kepung. Nabi bukan nak serang. Nabi ni sebenarnya dia nak kepung. Nak kepung saja Mekah itu secara mengejut, supaya bila orang tak tahu, dia tak sempat angkat senjata, tak jadi dah peperangan. Itu yang berlakunya. Kalau Nabi nak betul-betul perang, zaman orang dulu, dia tak perang macam kita. Orang zaman dulu kalau dia nak berperang, dia tak perang dia tidak perang secara curi-curi. Dia akan depan-depan. Itu baru gentleman. Kan? Nak perang, duduk depan. Kumpul kat depan Mekah. Kalau Nabi betul-betul nak serang, Nabi akan letak 10,000 tu kat depan. Supaya apa? Terus pergi serang. Nak tunjukkan, okey, kau sedia tak sedia, aku dah ada dekat depan ni. Just bagi tahu aku dah ada dekat depan, aku nak serang kau, lebih kurang macam tu lah. Tapi apa yang berlaku, Nabi ni masuk secara senyap. Supaya apa? Tak berlaku pertumpahan darah. Dan Nabi tu memang sendiri dia bukan nak menyerang untuk bunuh, tapi Nabi tu nak serang untuk kepung. Baik Okey. Siapa nak tengok 4 kumpulan tu, siapa dia? Wada khalat firqatu al Makkah min a'la, daripada sebelah atas. Ketua dia siapa? Ketua bahagian atas ni Zubair bin Al-Awwam. Daripada kumpulan kedua daripada bawah. Ketua dia siapa? Khalid bin Al-Walid. Kumpulan yang ketiga daripada sebelah timur. Syirku, timur. Okey. Ketua dia Ubaidah bin Al-Jarrah. Adapun yang terakhir, yang keempat, daripada bahagian yang lain, dia punya ketua Qais bin Sa'ad bin Ubadah.
anak apa nama ni lah, anak Ubaidah bin Al-Jarrah ni. Ni. Okey. Apa yang berlaku pada khala jami'an Makkah duna muqawamatu illa min firqatun Khalid bin Walid biqalilin. Mereka ni semua ni masuk ke dalam Mekah tanpa perlu perang, melainkan yang perang ni siapa? Apa nama, kumpulan Khalid bin Walid tu pun sikit. Summa wa tamma fatul Mekah bin alin Nabi wal muslimin. Jadilah apa nama pengepungan itu menang kepada Nabi dan orang Islam. Cukuplah tu. Kan? Jadi ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Tak ada kematian. Mudah cerita, tak ada kematian. Alhamdulillah. Jadi itulah apa nama yang saya nak sampaikan kepada antum, insya-Allah pada pagi ini, insya-Allah. Okey, macam biasa, marilah sama-sama kita ambil kehadiran.